So hari ni kita masuk new chapter 5. Dah tengok video dia ke belum? Video dia dah tengok ke belum? Tengok sikit video. Okay, chapter 5 masuk dalam SPM ke tak? Masuk final ke tak chapter 5 ni? Function ni. Chapter 5 ni. Kau masa masuk SPM ke tak? Yang masuk SPM chapter 1 to 5 1 to 5. 3, 4 tak ada. PSPM yang masuk saya ni final lah. Sebab 3, 4 tu dia masuk dalam apa tu? Assignment kan? Assignment. So mana yang dah masuk assignment kita tak masuk dalam PSPM lah. Okay, so yang setakat ni yang masuk PSPM 1, 2, 5. Belakang tu saya dah tak ingat dah. Okay, sebab kita baru masuk chapter 5. Okay, so tengok in chapter 5 function and graph. So apa yang kita akan belajar dalam ni. Okay, how to define function. What is function? Definition of function. Identify function from graph. Okay, daripada dia bagi graph. Identify function or not by using VLT, vertical line test. Okay, bukan semua graph tu adalah function lah ya. Bukan semua graph tu yang kita nampak tu function. Okay, so to check whether the graph is function or not, we use vertical line test. Okay, to identify one-to-one by using algebraic approach or horizontal line test. Okay, algebraic approach ni kalau graph yang kita tak boleh nak lukis ya. Okay, kalau kita tahu lukis graph tu, lebih baik kita lukislah graph tu and then we use horizontal line test, lebih mudah. HLT ni. Identify one-to-one function. Okay, kenapa dia nak check one-to-one or not? Because kalau dia one-to-one, kalau function tu one-to-one, therefore your function has its inverse. Okay, kalau dia not one-to-one, maksudnya function tu tak ada inverse. Okay, dia tak ada inverse. Okay, so apa lagi dalam function ni? Function tak banyak sebenarnya. Sketching graph. Okay, so kena tahulah sketching graph. And find domain and range from your graph. Okay, daripada graph kita tu kita nak cari domain and range dia. So tu kena tahulah ya. Kena tahulah graph apa nak lukis. Okay, yang question 6 tu, cuba question 6 tu, function apa nama dia tu? Question 6 tu. What types of the function? Question 6. Apa nama function tu? Kalau tak ada x, apa nama dia? Constant function. Yes, dia tak ada x kan? Kalau tak ada x, nama dia constant function. Okay, question 7. Highest power of x is 1. So what is the function? Nama dia apa? Question 7. Highest power of x is 1. So this is what? linear. Kan nama dia linear function. Question 8. Highest power of x is 2. So what is the function? Question 8 tu apa nama function tu? Quadratic function. Okay, quadratic function. Okay, for question 9. Highest power of x is 3. What is the function? Cubic function. Cubic function nama dia ya. Question 10. Okay, bentuk rasional linear di bawah x tu. So what is the function name? Reciprocal. Reciprocal or rational function. Okay. Question 11. Apa nama function tu? Question 11 apa nama function tu?
Absolute values. Absolute values function. Absolute values function. Question 12. Square root function. Square root function. Number 13. Number 13. Number 13, apa nama function tu? Number 13 tu. Piecewise function. Piecewise function, yes. Okay, so kena tahu nama dia term dia tu. Okay, composite function. To represent composite function using arrow diagram. Tu tak ada apa kot arrow diagram tu. Find composite function. Okay, what is composite function? Inilah composite function kan. F compose G tu composite function. So, senang je kan nak buat composite function ni, ingat tak? Composite function ni kita nak buat. We substitute from right Masuk G dulu and then baru masuk F. For composite function. Okay, tu semualah 3 questions sahaja. Okay, now inverse function. Okay, show whether a function has an inverse. Okay, macam saya cakap tadi lah, dia ada inverse kalau apa? Kalau dia adalah one-to-one function, baru dia ada inverse. How to check whether the function has one-to-one or not? How to check whether the function is one-to-one or not? Jadi kita nak check. Kita guna apa? Kita guna atas tadi itulah, cakap apa? One-to-one tu by using horizontal or algebraic approach. Okay, function tu dia adalah one-to-one. Kita boleh check guna horizontal line test or algebraic approach. Okay, to find a composite function and state its domain and range. Untuk apa ni? Inverse untuk inverse. Okay, and then sketch the graph. Okay, sketch graph. Pull up pen. Okay, sketch graph for function and its inverse. And exponent and log function. Composite for exponent and log. And find domain and range for exponent and log. And sketch the graph. Sekejap saya nak cari pen saya. Okay, sebenarnya exponent and log ni dia adalah inverse each other Inverse each other. Let's say your fx is exponent. Okay, therefore your inverse is log sebenarnya. Kalau E tu log x. Okay, if your fx is log. Kalau ni kita tengok contoh dia pakai base E, right? So if your function is log, okay, therefore your inverse is exponent. Okay, sebenarnya itulah hubungan dia, exponent and log ni dia adalah inverse each other. Okay, kita nak tengok how to sketch and find domain and range. So dah habis. Okay.
Okay, so function itu sajalah. So untuk chapter 5 ni kita banyak kena sketching graph. Okay, sketching sahaja, bukan draw. Apa beza sketching and draw? Draw kena, kalau draw tepat lah kan, scale semua kena ada lah. Ni sketching saja. Sketch tu maksudnya dia nak tengok shape of the graph saja, itu je. Yang penting shape je lah. Okay, so we look question 1, to that question 1. Okay, given f(x) is x squared minus 3x, evaluate f1, f2, f minus 1 and f to x plus 1. Ni senang je kan, boleh buat kan ni? Kan, betul kan? So f1, nak cari f1. This is your x lah kan, maknanya ni x kamu lah kan. So we substitute at x. Okay, so 1 minus 3 we get minus 2 kan. f2, for f2 is 2 squared minus 3 times 2. So 4 minus 6 is minus 2 kan. For f negative 1, ni boleh buat sendiri kan. Negative 1 squared minus 3 times negative 1. 1 plus 3 we get 4. Okay, boleh. So f 2x plus 1. Okay, 2x plus 1 squared minus 3 times 2x plus 1. Okay, ganti dekat x kita, x function tu. Then here we expand, so we get 4x squared plus 4x plus 1 minus 6x minus 3, right? Okay, kita dapat macam tu. Therefore, your answer is 4x squared minus 2x minus 2. Okay, boleh Okay, for question 2, cuba question 2, dia cakap find the values of x where the function 1 over, this is rational function, is defined. Okay, define or not define or undefined. Okay, define or undefined ni biasanya soalan dia akan tanya dalam bentuk rational function sahaja. Okay, kenapa? Kalau linear, cuba tengok linear Kalau linear, okay, linear dia tak ada masalah kalau dia tak ada case undefined lah. Maksudnya apa? When we substitute any value of x, okay, this function is always defined. Sentiasa ada jawapan walaupun kamu gantilah apa sahaja value dekat x tu. Okay, x squared pun sama. When we substitute any values of x, your function is always defined. Okay, power 3 pun sama. Okay, sebab itulah kalau soalan number 2 ni, define or not undefined, bentuk soalan dia adalah bentuk rational. Kenapa? Kenapa bentuk rational kamu rasa? Tak boleh bahagi dengan kosong. Denominator dia ya, bawah dia tu. Denominator cannot equal to 0. Dia tak boleh jadi macam ni. Ni maksudnya undefined lah ni. This is undefined. When your denominator is 0. Okay, so how to find the values of x where the function is defined? Macam nak cari tu? Kita carilah undefined dahulu kan. Undefined dia. Waktu bila dia undefined? This function is undefined when, okay, ni denominator kamu kan. When your denominator is equal to 0. Ini waktu dia undefined ya. Denominator. Okay, therefore your x is 1 over 3. Ini kalau kamu ganti x 1 over 3 kat dalam function ni, dia akan jadi apa? Kita tengok 3 times 1 over 3. Dia akan jadi apa? Power dia 1 minus 1 is 0 kan? Okay, so kita nak ke tak nak value 1 over 3 ni? 1 over 3 ni boleh tak kita guna? Tak. Tak boleh lah. Sebab denominator cannot equal to 0.
Okay, therefore, what's your answer? Okay, from, kita pakai interval notation lah from negative infinity to 1/3, okay, union 1/3 to positive infinity. All values of x except 1/3. Okay, maksud dia. Semua value of x boleh guna kecuali value 1/3 sahaja tak boleh. Okay, sebab tu kita pakai round kat sini. Apa maksud round ni? Excluded or included? Excluded. Excluded. Ni kita buang dia. Kita keluarkan x 1/3 tu, kita keluarkan daripada jawapan kita. Okay, so itulah waktu ni lah dia undefined. Untuk semua ni baru dia undefined. Okay, ataupun nak buat macam ni pun boleh. Negative infinity to positive infinity. Okay, except ini. Tulis macam ni pun boleh. Maknanya sama lah maksud dia ni. Okay, maksud dia sama. Maknanya 1/3 tu kita dah keluarkan daripada jawapan kita. Okay, kenapa kita keluarkan? Sebab when we substitute 1/3, we get denominator 0. Kan? Ni yang kita tak nak. Undefined. Boleh ke? Boleh. Boleh madam. Boleh Okay. So kalau biasa soalan defined or undefined ni memang soalan dia akan bentuk rational. Okay, sebab dia ada syarat dia. Syarat dia denominator cannot equal to 0. Kalau linear, kuadratik, kubik, dia tak adalah nak keluar soalan macam tu kan. Dia nak bagi function linear, kuadratik. Okay, so number 3, whether the graph are function or not. What method we use? Tengok yang B tu kan, dia kata B tu. B cakap apa? Function from the graph, identify a function. Maksud dia graph kita tu adalah function if we use vertical line test. Okay, vertical line test. So kamu gunalah ruler. Okay, guna ruler Jangan freehand macam saya ni. Guna ruler. So vertical line test to identify the graph function or not, we use vertical line test. Okay, vertical line test. So gunalah ruler, use ruler. Ni lah vertical line test kita. Okay, yang merah tu. Garis je dekat graf kamu tu ya. Okay, so your line test, your vertical line test touch how many point? 1. 1 point. Apa maksud dia? If your line touch only 1 point on the graph, therefore function or not? Function. Function, yes. Dia mesti, syarat dia mesti touch 1 point sahaja dekat graf kita. Boleh? To check whether function or not, we use vertical line test. Okay, question B pun sama. Guna je vertical line test. Use ruler. Tolong guna ruler. Okay, mana-mana pun boleh. So saya ambil kat situ lah. Itu dah saya ingatkan. Okay, your line touch at 1 point. Okay, betul ya? Touch at 1 point on the graph. So this is a function. Kamu tulis function ya, jangan tulis right macam saya tu. Okay, question C, cuba question C. Okay, to identify whether function or not, we use vertical line test. Okay, kat mana-mana pun boleh. Ambil lah kat mana-mana. Okay, guna ruler So how many points your line touch the graph? 2. 2 points. Kat sini kan? 2 points. Apa maksud dia kalau touch 2 points? Not function. Not function, yes. This is not a function. Okay, kita guna VLT sahaja. Vertical line test. D pun sama. D either one lah. Janganlah buat macam ni ya. Dah 2 line kamu pakai kan? 2 test kamu pakai. Satu saja. Mana-mana pun boleh. Okay? So, how many points? Your line touch the graph.
1 One. point. So this is a function. Okay, C pun samalah. We use vertical line test. Tu pun sama, ada dua kan. So guna sekali sajalah vertical line test tu. Okay, yang ni saja. Touch only 1 point. So this is a function. Okay, F pun sama. Mana-mana pun boleh. Okay, vertical line test. It touch 2 points on the graph. So this is not a function. Boleh? Boleh, Madam. Boleh. Okay, for question 4, to that question 4. Determine whether the following function is 1-to-1. So what method we use? What method we use to check whether the function is 1-to-1 or not? Kita guna apa? Dekat yang C tu kan, dia beritahu kan, 1-to-1. To check whether 1-to-1 or not, we can use algebraic approach or horizontal line test. Algebraic approach ni untuk function yang kita tak boleh nak lukis. Baru kita guna algebraic approach ya. Okay, kalau setakat tengok function apa kat bawah tu. Question 4 tu. Can you sketch? Question 4 tu. Boleh sketch, tak ada masalah ke kalau nak sketch ni? A, B, C, D tu. Ada masalah ke kalau nak sketch ni? Question 4. Rasa tak ada kan? Ini adalah function yang kita biasa jumpa Biasa jumpa, biasa buatlah. Biasa guna kan. So tak ada masalah nak sketch. So we use horizontal line test. Okay, to check 1-to-1, we use horizontal line test ya. Okay, for question 4A, so that 4A tu function apa 4A tu? Apa nama dia? Linear. Linear. Shape of the graph for the linear. Apa? Linear bentuk apa? Straight line. Straight line, yes. Okay, straight line graph untuk function linear. Fx equal to Ax plus B. Okay, your linear depends on your slope. Slope of your graph depends on your A ni kita panggil apa ni sebenarnya? Coefficient of X tu apa? Gradient. Pardon? Gradient. Gradient, yes. Okay, gradient. Itu adalah gradient kita ya. Okay, so slope of your graph depends on your value of A, gradient dia. If your A is positive, so your straight line slope to the right. Okay, if your gradient value is negative, so your straight line slope to the left. Okay, B ni apa B? B tu apa? Y-intercept. Y-intercept, yes. Okay, Y-intercept. So for this function, question A tu, this is linear, so we use straight line graph. Okay, we use straight line graph. So slope to the left or to the right? Question A tu. To the left. Why to the left? -5. Because its gradient is -5. Okay, so bentuk ni lah. Slope to the left So kita nak sketch lah ya, sketch sajalah. Okay, and then what is your y-intercept? What is your y-intercept? 1, okay. Ni 1 ni. Kita nampak tu 1. So dia passing through dekat y-intercept at 1. Okay, inilah graf kita. So can you find your x-intercept? How to find your x-intercept? Ni kat sini x-intercept ni. How to Equation tu. When y is 0. When y is 0, betul. Ganti sajalah. Your fx is y ya.
fx kita tu adalah y. 0 equal 1 minus 5x. Therefore, your x is berapa? 1 over 5. Kan? Okay, then to check whether this function is 1-to-1 or not. Nak check 1-to-1 ke tidak, we can use horizontal line test. Kan, horizontal line test. Okay, itulah horizontal line test kita yang merah tu So, your line touch at how many point? 1 point. Kan, betul kan? Touch at 1 point. So, this is 1-to-1 or not? 1-to-1. 1-to-1. 1-to-1, yes. Okay, dia 1-to-1. Dia mesti touch macam tadilah, yang vertical line test tadi. Touch only 1 point on the graph. Baru kita kata dia adalah 1-to-1 function. So, bila dia adalah 1-to-1 function, so your function, this function has its inverse. Okay, function kita ni ada inverse dia. Okay, boleh ya? Okay, for question B, kita tengok question B. Question B is a, macam apa question B tu? Nama dia. Highest power of x is 2, so this is quadratic function. Okay, bentuk kuadratik bentuk apa? Shape of the graph dia. Kalau kuadratik kita pakai graph apa? Shape of the graph, bentuk graph apa? U. Senyum matang. Open upwards or downwards. Macam mana kita nak tentukan dia open upwards or downwards? Tengok kat mana? Value of x. Tengok video. Tengok A. A, yes. Coefficient of x squared. Okay, tengok kat sini lah. Baru kita tahu bentuk dia ya. Shape of the graph. If your A is positive, so your graph open upwards. So minimum lah. Minimum point kan. If your A is negative value, so your graph is open downwards. So here is your maximum value, maximum point. Okay, so tengok coefficient of x squared. Coefficient of x squared ya. Okay, your C, what is your C? C ni apa nama dia? Ada tak, C tu tak ada x. So dia sama macam linear tadi lah ya. C is y intercept. Okay, y intercept. Okay, so kita tengok question B tu. Bentuk graph dia bentuk apa? Minimum point or maximum point tu? Maximum. Maximum point, yes. Okay, bentuk tu. What is 3? 3 ni apa? Y intercept. Y intercept, yes. So your y intercept is 3. Can you find your x intercept? Can you find your x intercept? Can. How? Yes. How to find x intercept? Y0. Factorize sajalah kan, guna calculator kan. So give me your x intercept. Apa dia? What's your x intercept? 3/2 and -1. 3/2 and -1. Kenapa kita cari x intercept and y intercept ni? Kenapa kita cari? Kenapa kita cari dia? Sebab graf kita passing through. Dia lalu dekat 3 point tu lah, sebab tu kita cari. Kan? Betul tak? Okay, so bentuk dia open downwards. Open downwards. Maximum point kan tadi. Dia passing through y-intercept at 3. X-intercept at -1 and
positive 3/2. Okey, sebab itulah kita cari, sebab graf kita dia melalui, dia passing through all these points. Okay, boleh Okay, now to check this is 1-to-1 or not, we use horizontal line test. Kan, horizontal line test. Okay, yang merah tu lah horizontal line test. So your line touch at 2 points. Betul tak? Betul, Kan? madam. 2 points on the graph. So this is 1-to-1 or not? Not. Not 1-to-1. Okay, not 1-to-1. Because it touch more than 1 point, ya. Lebih pada 1 point dia sentuh dekat graf kita tu. Boleh? Not 1-to-1 because the line touch more than 1 point on the graph. Ada soalan tak? Tak ada kan? Okay, question C. Question C. Question C is a square root function. Okay, square root function. Apa bentuk square root function? Square root function tu apa bentuk dia? Third. Bentuk graf. Bentuk graf tu apa? Okay, inilah kalau kita tengok yang basic graph dia basic graph dia. Kalau positive x, if positive x, your graph is macam tu lah. If fx is negative x, bentuk dia macam mana? Kalau negatif kat luar, ke kiri kan? Kan, betul tak? Betul, madam. Kalau negatif kat luar je ke bawah. Dia kat bawah kan? Salah ni. Ini kalau negatif tu dekat x kan? Kalau negatif kat Macam ni. Yes. Thank you. Okay, kalau yang ni? Kalau negatif kat luar, x dia positif. Macam mana? je ke kanan tapi lalu bawah. Ke kanan ni Dia lengkung ke bawah. lengkung ke bawah macam ni ke? Ya. Madam. Okay, if negatif kat belakang ni lah kan? Ya. Okay, ni basic shape dia lah, basic graph for square root function ya, for square root function. Okay, so kita nampak graph kita ni, your function is negative x. Okay, negative x. So yang number 2 lah kan? Kan bentuk graph dia kan? Bentuk graph dia adalah yang nombor 2 tu. Okay, yang nombor 2 tu. Okay, so dia kata x less or equal 5. Okay, so here is your 5. Kalau less, bentuk dia macam ni kan? Bentuk dia macam number 2 tu. So start from 5 to the left. Okay, 5 to the left. So itulah graf kita ya. Kan? Okay, then we use horizontal line test. Okay, kita guna horizontal line test. Okay, so the line touch only 1 point on the graph. So this is 1-to-1. One-to-one function. Okay, 1-to-1 function. So maksudnya question C ni, function C ni dia ada inverse. Okay, dia ada inverse dia lah. Okay, question D. Cuba tengok apa beza D dengan B tu B kuadratik kan, D pun kuadratik. Okay,
B kuadratik, D pun kuadratik. Okay, but B X for all real numbers ya. Dia cakap kat situ. So macam ni lah graf kita. Dia semua untuk values of X to all real numbers. But for question D, contoh question D, dia dah bagi syarat dia. X greater equal 0 sahaja. So kita kena ikut condition dibagi syarat kan. Okay, x squared is quadratic. So for quadratic we use open upwards or downwards. Okay, your A coefficient of x squared is positive. So graph kita apa? Open. Open downward. Y open downwards. Yang graf senyum tu madam. Open upwards. Upward. Okay, open upwards. Okay, bentuk graph dia open upwards. And then your 4 tu apa? Y-intercept. Intercept. Y-intercept. Okay, kita lukis dululah. Open upwards, passing through 4 at Y-axis. Okay, so graph kita ni ikut condition ke tak ni? Ikut syarat ke tak ni? Graf kita sekarang ni ikut syarat dia ke tak ni? Tak. Tak kan? Tak. Dia kata as greater. So ni 0 kita. Kat mana greater? Kat belah kanan ni ke kat 0 to the left or 0 to the right? 0 to the right. 0 to the right. Yes. Kat sini ya sebenarnya. Yang ni yang less lah. Kan less 0 kan negative value. Okay, 0 to the right, all positive value. Okay, so kita ikut syarat dia as greater equal 0. So nak padam yang mana? Dekat graph tu nak kena padam kat belah mana? Belah kiri ke belah kanan kena padam? Belah kiri. Belah kiri, yes. Itulah graph kita. Okay. So itulah graf kita kalau dia bagi syarat kena ikutlah condition dia. Condition dia kata x greater equal 0. Okay, so kalau dekat x-axis ni 0 to the right kan, 0 to the right is x greater lah, x greater 0. From 0 to the left is x less. Okay, x less than 0. Okay, then we use horizontal line test to check whether this is one-to-one or not. Okay, so this is your horizontal line test. Okay, so your line touch at one point. So this is one-to-one or not? One-to-one. One-to-one because it touch at one point on the graph. Okay, maksudnya apa? Function ni dia ada inverse dia. Dia ada inverse dia. So macam mana kita nak cari inverse? Macam nak cari inverse? How to find its inverse? Dia reflect ya. Kalau kita nak lukis nanti kita belajar inverse lah. Ini saya saja nak tunjuk lah. Dia reflect at y equal to x. Reflect. Y equal to x. So kalau dia reflect kan, kalau dia reflect lah dekat situ, dekat line tu. Macam mana bentuk graf kamu? Dapat tak imagine? Can you imagine your graph? Inverse dia. Product inverse dia apa kamu rasa? Bentuk graf dia. Macam ni lah kan. Okay, itulah inverse dia ya. This is your fx. This is your inverse function. F inverse. Reflect at y equal to x. Okay, so ni kita akan belajar dalam inverse nanti. So kena tahu lukis juga ya. Kena tahu lukis, kita lukis fx pun dah cukup dah. And then buatlah y equal to x and then you reflect saja. Reflect dekat, itulah tempat yang mana kena reflect. Okay, boleh ya. Question 5, to the question 5, your function is h squared. X squared minus 3x.
Show that the function h is not 1 to 1. Okay, dia kata x for all real numbers. Okay, tak ada syarat lah tu, all real numbers. Okay, so how to show h is not 1 to 1? What method we use? Kita guna apa? How to show this function is not 1 to 1? What method we use? Horizontal line test. Yes, horizontal line test. Can you sketch this function, quadratic function? Boleh sketch tak? Boleh. Boleh. Shape of the graph, bentuk graph apa? Open Upward. upward. Open Open up. upward. Y-intercept? Negative 3. Negative 3. Y-intercept tu kalau dia tak ada x ya. Ada X. So tak ada intercept kat Y. Tak ada intercept apa maksud dia tak ada tu? Y-intercept is? 0. 0. 0. Okay, x-intercept, can you find your x-intercept? X intercept is negative 3 tu kan Madam? X Yang intercept. mana nak cari x-intercept tadi? Kan dah Yeah, Vectorize. equal to 0. vectorize. Vectorize je. 3. 3. 3 je. 3. 3. X0. X equal to 0. X equals to 3. 0 and 3, yes. Okay, kita kena tahulah y dia apa, x dia apa. Sebab apa? Sebab graf kita nak lalu semua point tu. Okay, inilah yang nak membantu kita sketch information tu lah. Boleh So kita nak lukis lah ni. Okay, bentuk dia open upwards. Dia passing through dekat 3 points tu ya. Okay, so macam mana graf kita? Dah lukis dah? Macam ni lah kan. Your x and y intercept are 0. Your x intercept is 3. Tu graf kita ya. And label. So itulah graf kita. Okay, to show that this function is not 1 to 1, we use HLT, horizontal line test. Okay, pakailah horizontal line test. So your line touch at 2 points on the graph. Betul kan? Therefore, this function is Not 1 to 1 function. not 1 to 1. Okay, buatlah ayat kamu kat sini. Since the horizontal line test touch 2 points on the graph, therefore function h is not 1 to 1. Ceritalah kat situ ya. Tulis ayat dia. Sure. Kena cakap lah kenapa kita kata dia not 1 to 1 kan? Kenapa kamu tahu dia not 1 to 1? Because the line touch more than 1 point on the graph kan. Kita pakai we use horizontal line test. Okay, so tengok if the domain is modified. Okay, ni maknanya ni dia dah berubah sikit lah dia punya ni soalan dia. X greater equal L so that the function is 1 to 1. Dia nak jadikan function ni 1 to 1 juga. Okay, asalnya tadi kita kata dia not 1 to 1 kan bila kita pakai horizontal line test, betul tak? When we use horizontal line test, we know that this function is not 1 to 1. But for this question, okay, dia kata if the domain is modified, okay, dia nak ubah sikit so that the function is 1 to 1. Find the smallest value of L. What is your L lah maksudnya? L kamu tu apa? Okay, so macam mana kita nak jadikan graf kita tu 1 to 1? Macam mana? Macam mana kita nak buat graf kita ni 1 to 1? Macam mana? Kita
Tengoklah kat simetri dia ya. Simetri dia ni lah. Simetri dia tu dekat mana tu? Ni point apa ni kita panggil? This is what? This is what point? Nama dia apa? Minimum point. Minimum point. Okay, this is minimum point. So bila kita nampak simetri dia macam tu, okay, maksudnya nak jadi one to one, kamu kena apa? Kena padam kan, sama ada nak padam belah sini atau nak padam belah sini, betul tak? Dekat tengah-tengah dia tu lah, kat simetri dia tu. Okay, so dia kata greater. Kalau greater, sepatutnya padam kat mana? Belah kiri ke belah kanan? Belah kiri. Belah kiri. Greater kan? So what is your minimum point? How to find your minimum point? Macam mana nak cari minimum point? Middle point of the graph. Yelah, macam mana nak cari middle point tu? Completing square. Completing the square, yes. Ingat tak completing the square? Ingat ke tak ingat completing the square? Kena ingat lah ya, kena tahu. Okay, so kita buat CTS. To find minimum or maximum, we use completing the square ya. Completing the square. So buatlah completing the square kamu. Okay. Negative 3/2 square. Okay, tu je lah kan. And then your first three terms here, we factorize. So we get x minus 3/2 squared minus, ni squared lah ya. So here we get 9/4. Okay, 9/4. Kat sini negatif ke positif ni? Yang saya bulatkan tu, negatif ke positif patutnya? Patutnya positif. Sepatutnya positif. Ya. Yeah. Sepatutnya negatif. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Ini kan negatif ya. Sekejap. Ni negatif square je. Negatif square. Kalau negatif square is positif kan? Positif, negatif is negatif. Kat situ memang ramai pelajar buat silap ya. Okey, dia nampak negatif-negatif macam ni, dia kata positif. So wrong. Ini adalah square ni, bracket ni. Ada square kat luar ni kita nampak. Okay, so dia adalah negatif, not positive ya. Sebab negatif square is positive. So positive negatif is negatif lah. Okay, bukan positif. So what is your minimum point? Cuba baca daripada yang jawapan bawah sekali tu. What is your minimum point? What is your minimum point? 3/2 and negative 9/4. 3/2 negative 9/4. Yes, betul. Okay, untuk X value kita ubah sign dia. Untuk Y value ambil macam tu lah. So itulah minimum point kita. Okay, so this is your minimum point. Okay, we use CTS. Okay, completing the square ya. We use CTS to find minimum or maximum. Okay, sebelum tu sebelum kita guna CTS, apa syarat dia? Before we start our CTS, apa syarat dia? A is 1. Apa dia? Values 1, yang mana values 1? A. A, yes. Okay, kat depan ni. Your A, coefficient of X squared must positive 1 dahulu. Okay, kalau dia not positive 1, kenalah buat apa-apa, factorize ke apa ke. Okay, before we start our CTS. Okay, ingat tu ya, CTS dia A must positive 1 first. Kena
tengok dululah function kita tu ya. Okay, so your point, your minimum point is yang macam tu. Minimum point dia ni lah kan. Kat sini minimum point dia, so kita letak ya. 3/2, your y is negative 9/4. Okay, so dia kata greater kan. So greater kita padam yang belah. Dah terpadam semua. Padam yang belah mana? Kiri sahaja. Okay, padam belah kiri je. Okay, itulah graf kita. Kalau kita ikut domain yang dia dah modified ni. Boleh? Ini untuk soalan bawah. Soalan bawah tu. So when we use horizontal line test, this function is 1-to-1 kan? Betul tak? Bila kita pakai horizontal line test. Kan? Betul. When we use horizontal line test, this function become 1-to-1. Okay, inilah yang dia cakap. 1-to-1. Madam, Ya. kalau macam ni kena lukis balik graf baru ke padam je graf lama? Lukislah graf baru. Okay. Kena lukis graf baru. Ya, lukis graf baru. Sebab graf lama tadi yang untuk soalan ni kan. Tu jangan padam, buatlah graf baru. Okay, boleh ya? Okay, so what is your L? What is your L? L kamu apa? Okay, tengok ni, dia kata smallest value. Smallest values. Kenapa dia cakap smallest values? Mesti ada sebab kenapa dia cakap smallest values. Okay, dia kata X greater equal L kan. X greater equal L tu daripada situ lah kan. Daripada mana tu? Simetri kita tu kan. Dari sini kan. Sini sampai sini kan. Betul tak? Ini X greater equal L ya. Okay, tapi dia tambah satu lagi ayat dia smallest values. Kenapa smallest values? Okay, kenapa dia kata smallest values? Sebab semua ni lah jawapan kita. Yang X greater tu. From 3/2 to positive infinity. Itu semua jawapan kita ya kalau X greater tu. As long as dia adalah greater. Okay, as long as dia adalah X greater than L tu. L tu kamu tahu tak L kamu tu apa? Okay, and then dia kata the smallest. Kalau the smallest, yang belah sini ke yang belah sini the smallest? 3/2. Mestilah yang dekat dengan 0 kan. Itulah the smallest. Okay, therefore your L is 3/2, the smallest. Yang kuning tu sebenarnya jawapan dia semua tau. Semua jawapan dia yang kuning tu. Tapi dia mention the smallest kita ambil yang ni lah yang paling dekat dengan 0. Ini the greatest kan. Itu yang the greatest. Kalau positive infinity tu the greatest value. Betul tak? Yang paling depan sekali ni adalah the smallest value. Okay, therefore your L is 3/2. Boleh ke? Boleh madam. Boleh Okay. So ni kita nak sketch lah. To sketch graph of the function. Guna pensel ya, pakai pensel. Jangan pakai pen pula. Okay, number 6 is a constant function. Dia tak ada x kan, so dia adalah constant function. And state your domain and range. Tengok sekali domain and range kita. Okay, for the constant function, macam mana dulu kita constant function ni?
how to sketch? How to sketch your constant function? Fx is y lah kan? Kan y kan? Label label x. Fx equal to 3. Okay, Fx equal to 3 maksud dia apa? Your y value kan? Your y value is 3. Okay, ni. Itulah constant function kita ya. Okay, itulah constant function kita. Boleh ke? Yang B pun sama lah. B pun sama je. Lukis y and x axis. Okay, lukis. Minus 2 kan. Fx is minus 2. This is your Fx. Your minus 2. Kat mana minus 2? Dekat bawah. Kan? Betul tak? Betul. Okay, how to find your domain and range? Domain ni value apa domain ni? Domain value apa? Values of x. Okay, domain is values of x. Range? Range tu apa? Y. Values of y. Okay, maksudnya domain ni, domain is values of x. Okay, maksudnya kita tengok dekat x-axis. X-axis kita ya. Y, range is values of y. Maksudnya kita tengok dekat y-axis. Y-axis kita. Let's see y kita. Okay, for question A, what is your domain and range? Apa domain and range dia? Domain baca dari domain we read from left to the right. Okay, from left. At your x-axis ya. At your x-axis. From left ya, from left. Dekat graf kita dekat graf kita ni. Inilah paling kiri kan, from left. So from left, what is the value? Apa value kat situ? Negative Negative x. Negative infinity. From left to the right. Ni to the right kamu. Apa value dia tu? Infinity. Positive infinity, yes. Itu cara nak tengok domain. Domain tengok dekat, we read at x-axis from left to the right. Dia mesti dari kecil ke besar. From smallest to largest. Okay? Domain baca dekat x-axis from left to the right. Okay, now range. Cuba tengok range pula. Range is value of y. Okay, kalau value of y ni baca dari bottom to the top of the graph lah ya. Bawah ke atas graph. Tengok dekat graph ya. Okay, so your range is what is your range? Ada tak dari bawah ke atas tu? Tak ada kan? Dia sentuh dekat 3 sahaja, betul tak? Betul tak? Range dia macam tu. Betul Okay, for B, cuba tengok yang B. Your domain pun samalah. We read at x-axis from left. Okay, from left. Inilah from left. So, here is negative infinity to the right. Okay, to the right. To positive infinity. Your range kita adalah value of y. Okay, so graph tu dia tak ada ke bawah ke atas pun, dia kat situ sahaja. So your range is negative 2. Boleh ya? Okay, C pun samalah. You can sketch your function. This is constant function.
Okay, so ni fx. This is y. This is x. Okay, 5 kan? Kalau 5, dekat 5 lah ni. Okay, boleh. Kalau yang fx 0 tu macam mana? Fx 0. Fx 0. Mana? Dia dekat mana? 0 pula. X kan kat situ. Kalau if fx 0, macam mana graf kamu? Macam ni itulah graf kita. Okay, if fx is 0, maksud dia apa? Value y dia 0 kan? Value y dia 0. Boleh ke? Okay, now is your domain. Domain we read at x-axis from left to the right. Okay, so your range is 5 lah yang ni tak letak pula. Okay, so ni pun sama, domain we read at x-axis. At x-axis here value is negative infinity. Okay, here is positive infinity. Ataupun nak tulis all real numbers pun boleh ya, sama. All real numbers tu maksud dia from negative infinity to positive infinity. Okay, so your range is 0. Okay, question 7. Cuba tak question 7. Question 7 is linear kan? Dah lukis ke belum question 7? Cuba kamu lukis dulu. Lukis dulu. And determine your domain and range. Dah lukis ke belum? Dah lukis ke belum? Dah medium. Belum? Okay, this is a linear function. We use straight line graph. Okay, straight line graph. The graph slope to the right or left ni? Slope to the left or to the right? Right. To the right. What is your y-intercept? Y-intercept dia apa? 0. 0, apa maksud dia? If your y-intercept is 0. Apa maksudnya? Apa maksud dia kalau y-intercept is 0? Passing through? Origin. Kan? Passing through origin lah. Okay, dia melalui 0, 0 tu. Okay, then we find domain and range. Domain, we read at x-axis from left. Okay, from left. Ni graf kita. From left. Here is negative infinity. To the right. Okay, positive infinity. Okay, itu kita punya domain. Domain we read at x-axis. Okay, for range kita baca dekat y-axis from bottom. Dari bawah ni. Tu paling bawah tu. Paling bawah tu apa? Negative infinity to positive infinity. Okay, tu range kita lah dari bawah ke atas. Range baca dekat y, domain baca dekat x. Boleh?
Boleh? Okay, B, cuba tengok yang B. B also linear. Your y-intercept is 2, right? Slope to the right. Okay, slope to the right because your A is positive. Okay, ni 2. Okay, ni tarik lah sikit. Okay, so how to find your domain and range? Domain we read at x-axis from left. Okay, ni from left. Your value is negative infinity to the right. Ni ya, to the right is positive infinity for domain. Untuk domain kita. For your range. Range kita baca dekat y-axis from bottom. Dari bawah. This is negative infinity to ke atas lah kan. Positive infinity tu, negative infinity tu, positive infinity. From bottom to top of the graph. Okay, bukan tu ya, bukan kamu kata, jangan cakap sampai tu, no. Ni kita nampak graf kita ni ada lagi ni. Okay, so kena tengok graf lah. Okay, C and D pun sama. Kan? C and D pun sama. Rasa tak ada masalah kan nak lukis ni. Linear sahaja. Okay, negative. So slope to the left. Okay, slope to the left. The straight line slope to the left. And -2 is your y-intercept. Okay, -2 is your y-intercept. So the slope to the left macam tu. So -2. Okay, so domain and range. Okay, so domain and range. Domain we read at x-axis from left. Okay, ni from left. Negative infinity until positive infinity. Okay, your range we read at bottom of the graph. Bawah graph kita tu. Negative infinity to top of the graph. Positive infinity. Boleh ke? Ada siapa lagi masalah ke nak tengok domain and range? Ada tak siapa masalah nak tengok domain and range? Boleh Boleh, madam. Okay, yang D pun samalah. Buatlah sendiri slope to the left tu. Okay, question 8. Cuba tengok question 8 is quadratic function. Okay, quadratic function we use open upwards or downwards. Okay, for question A, 8A x squared. Okay, your graph is open upwards or downwards? Graph tu open upwards or downwards? Upward. Upwards because positive. And what is your y-intercept? Y-intercept dia apa? Y-intercept dia 0. Maksudnya apa? Dia passing through origin. Okay, passing through origin. Boleh ya? Okay, now we find domain and range. Okay, domain we read at x-axis from left. Okay, dari kiri graf kita. Yang paling hujung lah, maksudnya yang paling hujung graf kamu yang ni lah ya, paling hujung. Okay, so this is negative infinity from left to the right. To positive infinity. Okay, how about your range? Range baca kat mana? Dari bawah kan, bawah graf. Bawah dari baca dekat line hijau tu lah kan. Graf kita kan line hijau tu. So paling bawah apa nilai dia tu? Ni paling bawah, the minimum point dia. 0. Apa? 0. 0. Okay, 0 to top of the graph is positive infinity. Betul tak jawapan saya tu? Range tu betul ke salah tu? 0 to infinity. Correct or wrong? Betul madam. Betul. Bukan kena close bracket tu madam. Kenapa kena square? Sebab itu minimum dia lah. Kenapa square? Sebab itu dah nilai minimum dia.
kosong tu. Sebab apa? Why we use square? Zero tu included. Yes, betul lah. Sebab itulah ni salah sebenarnya. Saya saja buat salah. We use square. Okay, why square? Because zero is included. Dia sentuh dekat zero ni. Dia melalui point zero tu. Passing through zero. So dia sentuh, maksudnya dia included lah. So when included, we use square bracket. Okay, untuk positive negative infinity ni memang sentiasa round bracket lah ya. Jangan pula kat situ kamu guna square bracket. Boleh ke? Okay, for question B, should question B. Question B pun sama. This is quadratic. Okay, shape of the graph. Apa shape of the graph untuk quadratic ni? Open Downwards. upward. Downwards. Open downward. Yeah, downwards. And what is your y-intercept? Positive 1. 1, yes, betul. Open downwards. Here is 1. Okay, boleh So, what is your apa ke tu? Domain? What's your domain? Domain we read at x-axis from left. Ni from left. Negative infinity to positive infinity. Okay, your range. What is your range? Kalau range dari bawah kan? From bottom of the graph ni. From bottom. Negative infinity to berapa? 1. From bottom to top of the graph. Ini graph kita ya. Dia melalui 1. So 1 is included. Okay, 1 is included. Okay, sekarang ni saya nak adjust lah benda ni. Saya nak bagi condition dia. X less 0. Ini syarat. Baru letak syarat tu. So x less 0. Kalau x less 0 apa? Betul ke graf kita masih yang itu? Tak. Tak medium. Okay, so kena padam yang belah mana? Kanan. Kanan. Kanan, yes. Okay, so domain and range sama tak macam tadi? Domain and range sama ke tak macam tadi? Yang sebelum tu sama tak domain and range kita? Kita tengok lain. Okay, apa domain baru dia apa? Domain from left kan? From left masih ni lah kan? Sama ni kan? Ini masih sama from negative infinity to apa? 0. 0 or 1? Zero. 0. Kenapa 0? Sebab tengok paksi X. Yes, domain is the value of x. Okay, domain is the values of x. So, 0 lah ya. 1 tu adalah value y dia ya. Round or square? Round ke Square. square? Kenapa square? Sebab 0 included. Included ke? Tengok syarat saya ni, included ke ni? Tak. So, round. Kena tengok betul-betul ya condition dia tu. Kalau dia bagi macam tu. Kalau dia kata ada equal, macam ni kan, ada equal kan? Kalau ada equal, baru betul kita guna square. Because equal 0. Faham ya? Okay, so sebenarnya saya tak nak guna equal ni. Okay, nak tu je. Apa kata tadi? Less saja. Okay, how about your range? Range yang baru apa? Range yang baru.
Range pun samalah from bottom kan, dari bawah graf negative infinity until apa? Until 1 kan? Betul tak? Until 1. Square or round ni? Kalau syarat dia masih macam ni. Round lah. Okay, round. Sebab dia kata x less 0. 0 tak masuk. Y tu pun sama lah. Sebenarnya dia sampai sini. Dia pakai ni empty circle kat sini lah. Senang kita kata dia guna empty circle kat situ. Okay, sebab apa? Sebab condition. Okay, C, cuba tengok yang C. C minimum or maximum tu, C tu. Question C, minimum or maximum? Minimum. What is your minimum point? 1 minus 2 kan? 1 minus 2. Shape of the graph, bentuk graph apa? Bentuk graph apa? Open upward. Upward. Open upwards. Okay. What is your y-intercept? What is your y-intercept? Macam nak cari y-intercept dia? Kita yang belakang ni saja y-intercept dia. 1 minus 2. Y 1 minus 2 is? Negative 1. Negative 1. Y-intercept tu kita expand belakang sahaja Belakang sahaja. Okay, so kita plot lah yang tu. 1 minus 2 kan? 1 minus 2. Okay, minimum minimum point. Okay, ni dia passing through negative 1 ni lah ya. Dia punya y-intercept dia. Okay, dia punya y-intercept dia. So kita boleh lukis. Okay, ni kita boleh lukis minimum point. Okay, and then we use horizontal line test. Horizontal line test. Apa? Domain. Nak cari domain and range. Domain from left kan? From left ni lah. To the right. Okay, so all real numbers kan? Your range kita, what's your range? From bottom of the graph ya. Your minimum point tadi lah. Your minimum point is minus 2 to positive infinity. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah ya. Boleh, madam. Okay, yang D, cuba tengok yang D. D, graph apa kita pakai graph D tu? Graph apa? Open upwards or downwards? Downward. Downwards because negative. Okay, open downwards. Your y-intercept. Y-intercept apa? Y-intercept dia apa? What's your y-intercept? Minus 8 kan? Betul tak? Minus 8. Expand belakang ni je. Macam tu. Minus 8. Your x-intercept? Inilah x-intercept nampak dah kat situ. 4 and 2 kan? 2 and 4, your x-intercept. Dia dah factoriskan untuk kita. Okay, so tak payahlah kita expand. Okay je. Okay, so graph dia macam mana? Macam tu. Minus 8 to 4. Okay. Okay, so to find your domain we read at x-axis from left. Okay, ni from left. From left is negative infinity. To the right. To the right. Positive infinity. Kan? Okay, for range, untuk range, we read at bottom of the graph ni, paling bawah ni. Negative infinity to the top of the graph. Top of the graph is the
Ni point apa namanya ni? Point apa namanya? Maximum. Maximum point. Kita dah cari ke belum ni? Tak cari kan? How to find maximum point? How to find maximum point? We use CTS. CTS. So kena buatlah CTS tu ya. Buatlah CTS tu. Buat CTS sampai kita dapat apa? Bentuk CTS form lah. Okay. Ni bentuk CTS form ni. So barulah kita tahu Y dia berapa ya. So kena buat CTS dahulu. Boleh buat CTS, dapat maximum point, label, and then letaklah apa jawapan kamu kat situ ya. Okay, boleh ya. Kena buat CTS tu, saya tak nak buat, kamu buatlah. Okay, question number 9. Number 9 is highest power of x is 3. So this is cubic function. For cubic function, okay, shape of the graph for cubic apa? Shape of the graph of the cubic. Shape of the graph of the cubic apa? Bentuk apa? S shape kan? Bentuk S. S shape. Okay, so what is your y-intercept? Y-intercept ni apa ni? Y-intercept is 0. Maksudnya apa? Your graph passing through origin. Okay, passing through origin. Okay, so now to find domain and range. Macam tadilah, domain from left. Ni kan ujung graph kita ni. From left is negative infinity, to the right is positive infinity. So all real numbers. For range we read at y-axis from bottom to the top of the graph. Okay, negative infinity to positive infinity or all real numbers. Okay, boleh Okay, yang B pun samalah, This is cubic function. We use S shape. 1 is your y-intercept. Your S shape negative kan kat depan tu. So S shape slope to the apa? Left ke right? To the left. Okay, wait. Your y-intercept is 1. Okay, to find your domain and range, samalah macam adalah kan. Domain we read at x-axis from left. Okay, ni from left to the right. Okay, ni to the right dia. Okay, for range pun sama. We read at y-axis from bottom, dari bawah. Bawah ke mana? What is your range? Negative infinity to what? Positive infinity. Positive infinity ke 1? Positive infinity. Positive infinity ya. Atas sekali ni. Bukannya berhenti kat 1 tu ya. Sebab dia ada graf lagi ni. Nampak ni. Dia ada lagi graf kat situ. So kena bacalah sampai atas. Bukan sampai 1. Okay, graf kita naik lagi kat atas tu kan. Okay, for question C. Cari question C. Question C pun cubic. Okay. Your S shape slope to the left or to the right tu? C tu. Your S shape slope to the left or to the right? Nak expand ke? To the right kan? Nak expand ke ni? Perlu ke kita expand? Tak payah kan? Okay, S shape slope to the right. Dia macam ni lah, slope to the right. Can you find your y-intercept? How to find your y-intercept? Macam nak cari y-intercept? Y-intercept ada x tak? Tak ada kan? So kita expand yang belakang sahaja. Itulah y-intercept kita. So your y-intercept is what? -2.
Negatif ke? Positif kan? Positive 2. Positif. Positif tu. Positif tu. Okay, itu cara nak cari y-intercept. Jangan expand semua ya. Tak payah, buang masa je. Okay, can you find your x-intercept? Kan? Yes. Kan. Ni nampak dah ni dah. Itulah x-intercept kita. Okay, itulah x-intercept. So 2, 1 minus 1 kan? Dia punya x-intercept. Okay, so boleh lukis. Kita cari x and y ni sebab graf kita passing through all these points. Okay, sebab tu kita cari. Bukan kita saja kita cari. Mesti ada sebab. Okay, so kita bentuk graf dia as shape to the right kan? To the right. Dia lalu 4 point tu ya. 4 point dia lalu tu. Bentuk dia macam tu. So kita nak buat macam mana dulu? Kita letak dululah value dia. 1, 2 and 2 here. Okay, bentuk dia macam tu. Okay, cuba lukis. Okay, dia macam ni lah. Dia lalu kat situ. Okay, ni. Passing through Dia melalui. Passing through, okay. Ini sebenarnya nyata lagi. Boleh ya? Kita cari x and y sebab graf kita passing through that points. Okay, so kena cari. Nak cari pun senang je, tak adalah susah sangat kan. Expand belakang and then kalau dia dah bentuk factorize lagi bagus. Tengok je kat situ. Okay, therefore your domain, what is your domain? Domain we read at x-axis from left. Okay, from left of your graph. Ni from left. Negative infinity to the right. Okay, ni to the right your graph. To positive infinity. Okay, for range, how to find your range? We read at y-axis from bottom of the graph. Yang paling bawah sekali graf kita yang kat situ lah. Negative infinity until what? Until 2 ke? Negative infinity to positive 2 ke? Range dia? Tak, infinity. Yes, until positive infinity ya. Ni sebenarnya panjangkan lagi. Dekat graf kamu tu ni naikkan lagi. Lebih tinggi daripada 2 kita tu Dia bukannya 2 domain kita tu. Sorry, range kita tu. Okay, so ada graf lagi kat sini ya. So from bottom to the top of the graph. Boleh ke? Soalan macam ni pun boleh ya kalau kita nak buat condition. Boleh je keluarkan condition. Let's say apa? X greater 0 kan? Kalau X greater 0, inilah yang kita kena padam. Betul tak? So domain and range dia dah berubah. Dah lain lah. Kan? Kalau kita ada syarat macam ni. Kalau ada syarat lah. Kalau tak ada syarat tak apa. Kita just lukis sahaja macam biasa. Boleh ya? Okay, for D, question D, show that question D. Question D is a cubic function. Okay, cubic function. Dia ada 2 kan? Tu maksudnya ada 2 kali lah tu. Okay, tu cubic function. Okay, slope to the left or slope to the right ni? Your S shape. S shape kamu slope to the left or slope to the right? Slope to the left. Kan sebab ada negatif. Can you find your y-intercept? What is your y-intercept? So nak cari y-intercept. Expand je. Expand. So your y-intercept is? Negative 1. Negative or positive one? Positif. Positif kan? Kan kita expand dari depan tu negative 1 tu. Your x-intercept? Ni dah nampak dah kat situ kan? 2 values sahaja. 2 values. Negative 1 and 1. Okay, dia punya x-intercept ni sebab ni sama. Ni sama value yang sama kan? Okay, macam tu. So dia bentuk macam ni, slope to the left. Okay, slope to the left. Dia passing through y-intercept and x-intercept. Kita label dulu lah
Here is 1, here is 1. Okey, bentuk dia macam tu. Cuba lukis macam mana graf kamu. Cubalah lukis. Okey, dia passing through point ini sahaja ya. Janganlah dia passing through point lain pula. Yang kita tak cari pun kamu lalu. Tu salah lah tu. Okey, dia hanya passing through point yang kita dah cari ni. Kita dah cari tu. Maksudnya dia lalu point tu sajalah. Okay, now to find your domain and range. So tengok domain and range. Domain we read at x-axis from left of your graph. Ni. From left your graph is negative infinity. To the right of your graph to positive infinity. Okay, range pun sama kan. From bottom of the graph. Paling bawah graph kita adalah negative infinity. To positive infinity. Bukannya 1 ya, not 1. Dia ada atas lagi tu. From negative infinity to positive infinity atau nak tulis real numbers pun boleh, sama je. Okay, for question 10, ni last question lah ya. Soalan last. Okay, for question 10, cuba tengok. This is a rational function. Okay, for rational function, macam mana bentuk graf dia? Dah tengok video ke belum? Belum Bentuk graf dia tahu tak? Saya belum. Belum. Okay, for rational function, bentuk graf dia macam ni. Macam ni. Kalau x kita positif. Okay, if your x is positive. If your x is negative, macam mana? Kalau x kita negatif. Dia lawan arah yang tu medium. Dia dekat dengan fault kuadrat. Logiknya kan? Logically macam ni lah. Okay, if your x is negative. Tapi saya tengok tak ada contoh yang negatif macam ni. Okay, kalau bawah dia kuadratik. If your x is quadratic. Macam mana graf kita? Macam ni. Ni sebenarnya tak adalah dalam silibus kita. Saya saja je nak tunjuk. Okay, kalau square. Silibus kita sampai bawah dia linear je. Tak adalah bawah dia kuadratik. Okay, so itulah graf kita ya. Itulah graf kita. So your domain. Macam nak cari domain ni. How to find your domain. Konsep dia sama. From left. Okay, from left of your graph. So x kita ni positif kan. Positif graf dia macam tu lah. Macam ni sekarang ni. Okay, from left. Ni from left. Okay, negative infinity. Tengok yang graf kita tu ada dua kan. Ada dua tau. So dua-dua tu kena consider Dua-dua ni kena consider. Okay, lupa nak bagi tahu. Satu lagi ini yang ni dia approaching ya. Approaching. Apa maksud approaching tu? Dia menghampiri. Approaching. Dia tak boleh sentuh. Dia tak boleh sentuh dekat y dengan x tu ya. Dia hanya approaching sahaja. Okay. Kenapa dia approaching? Kenapa dia tak boleh sentuh? Mesti ada sebab kenapa? Kawan rasa kenapa? Sebab apa? Sebab dia bentuk rasional. Rasional kan ada syarat dia, denominator cannot zero. Okay? Sebab tu lah. Sebab tu dia approaching. Kita kata dia approaching. Not touching dia approaching saja. Okay. So from negative infinity until here. Apa nilai kat situ? Nilai kat situ apa? Origin kan? Zero kan? Betul tak? We use square or round? Kita guna square ke guna round? Round. Sebab dia approaching. Dia tak sentuh pun. Okay, zero tu excluded. Zero tak boleh masuk sebab ni ya. Sebab denominator kat bawah tu x.
Okay, and then continue. Ada satu lagi graf ni. Ni pula. Tengok kat sini. Okay. Start from apa tu? Zero to Infinity. infinity. Yes. Masih lagi from left to the right lah. Dari kecil ke besar. Okay, masih lagi dari kecil ke besar, from smallest to greatest. Okay, for range pun sama, from bottom kat sini. Zero, negative infinity, right? Until here. Ingat ya, range kita tengok dekat Y. Okay, range tengok dekat Y. So 0 juga. Okay, and then sambung balik daripada sini. Tengok dekat Y. So Y value kita adalah 0 to positive infinity. Okay, range baca dekat Y, domain baca dekat X. Okay, for question B, check question B. Dia ada 2 ni. 2 ni kita panggil apa tu? 2 tu adalah HA, horizontal asymptote. HA, horizontal asymptote. Apa maknanya? What is horizontal asymptote tu? Horizontal asymptote tu maksud dia graf kita dia tak boleh kena dekat tu. Horizontal asymptote tu. Dia tak boleh kena. Okay, horizontal asymptote. Okay, inilah horizontal asymptote. Value of Y dia. Horizontal asymptote. Okay, your X is positive. Bentuk macam ni lah. Masih sama bentuk macam tu. Okay, cuma dia tak boleh sentuh dekat tu, horizontal asymptote tu So graf dia macam mana? Bentuk sama macam sebelah tu. Okay, ni pun sama. Dia sebenarnya approaching. Okay, passing through. Dia bukan passing through, dia approaching. Melalui, bukan melalui apa? Menghampiri kan, dia menghampiri. Boleh naik atas sikit. Okay, so now to find your domain and range. Domain and range sama lah macam tadi ya. Domain we read at x-axis from left. Ni from left. Okay, from left is negative infinity to ni lah kan. Ni pun sama ada satu-satu ni graf kena baca. Ni 0 ya. This is origin. 0. Continue. Here. Okay, from 0 to positive infinity. Okay, this is your domain. Domain kita baca dekat x-axis. Boleh ke? Saya harap okey ya. So range dari bawah. Okey, dari bawah ni lah tengok dekat Y. Negative infinity. Until apa ni? Berapa ni? 2 kan? Included or excluded? Excluded. Square or round? Round. Round. Kenapa round? Dia tak sentuh kan? Dia approaching. Okay, dia hanya approaching saja. Dia menghampiri saja. Dia tak sentuh pun dekat dua tu. Okay, continue next graph. Okay, start from 2 balik. 2 positive infinity. Boleh? Ada soalan tak? Range baca dekat Y dari bawah ke atas. Kan? Domain baca dekat X from left to the right. Okay, boleh ya. Itu HA ya, kita panggil tu HA lah, horizontal asymptote. Okay, for question C, check question C. Okay, itu soalan dia. X kita positif. Okay, X kita positif and then dia cakap X plus 2 ya. Okay, X plus 2. We know that denominator cannot equal to 0 ya. Denominator cannot equal to 0. Maksudnya apa? Maksudnya X cannot equal to negative 2. Okay, X tak boleh sama dengan negative 2. Okay, your graph kita ni tak boleh lalu dekat X minus 2. So ini kita panggil dia adalah VA.
vertical asymptote. Okay, vertical asymptote. So kita lukislah dulu. Minus 2 ya, x minus 2. This is VA, vertical asymptote. So vertical asymptote kita ni lah. Minus 2. Ingat, graf tak boleh passing through ya. Graf ni tak boleh lalu dekat situ. Kalau dia lalu, dia akan jadi undefined. So kita tak nak. Okay, kita tak nak dia undefined. So bentuk graf masih sama macam question A tadi lah, A and B tadi bentuk graf dia sebab X dia positif kan. Okay, bentuk graf masih sama. Satu situ, satu kat sini. Okay, therefore your domain and range, domain dulu. Your domain we read at X axis from left. Okay, from left, negative infinity to apa? Sampai mana? Negative infinity to? -2. Negative 2, round or square? Round. Round. Sebab excluded. Ingat ya, X tak boleh kena dekat minus 2 tu kan. Kalau tak dia jadi undefined. Okay, so continue. Sebelah ni pula. Okay, from negative 2 ni pun sama, excluded until positive infinity. Boleh untuk domain ni. Ni domain. Okay, for range pun samalah. We read at Y axis from bottom. Okay, paling bawah negative infinity until berapa ni? 0. 0. Yes, this is at origin. So round juga ya. Round juga. Okay, and then continue. Satu lagi graph pula. Ini pula. Union 0 to positive infinity. Okay, kita pakai round semua sebab all excluded. Okay, semua tak termasuk. Dia hanya approaching sahaja. Okay, for question D, contoh question D. Okay, ni apa tadi nama dia ni? Contoh soalan B tadi, apakah nama dia? Horizontal asymptote. HA, yes. Can you find your VA? VA kita apa? 1. 1. -1. Negative or positive 1? Positive. Positive. Positive 1 ya, betul. Okay, so kita buatlah dotted line untuk VA and HA. Okay, maksudnya apa? Graf kita, dia tak boleh kena dekat line tu Ni HA kan, HA kat bawah lah. Minus 2. Kan HA kan, horizontal. VA vertical 1. Ni 1 kita, 1 VA kita. Okay, VA. Okay, bentuk graf masih sama macam ni juga bentuk grafnya. Okay, so macam mana graf kamu? Boleh lukis tak ni? Agak-agak boleh lukis tak? Boleh lukis je lah. Okay, dia approaching macam tu. Menghampiri sahaja. Okay, macam tu Ni horizontal tadi. Apa? Vertical asymptote tadi. Boleh tak? Kalau ada horizontal and vertical asymptote, dia approaching saja, tak boleh sentuh di situ. Okay, now domain and range. Domain, we read at x-axis from left to the right. Kan? To the right. Right tu apa? 1 kan? Round. Okay, union. Okay, ni. From 1 to positive infinity. Boleh? Untuk range pun sama. We read at Y from bottom. Okay, until here. Here is negative 2 kan? Y axis kan? Value Y. Okay, continue
Your next graph, we start from negative 2 to positive infinity. Boleh ke? Ada soalan tak? Boleh, madam. Boleh madam. Okay, so kita berhenti kat sini lah ya. Ingat domain and range. Domain we read at x-axis from left to the right. Range we read at y-axis. From bottom to the top of the graph.